What's up guys, welcome back to Sport Channel Mungkin Nabi. Hari ni aku buat konten berkaitan satu komen yang aku terima dalam 2 minggu lepas lah. Sebab aku rasa satu fan yang sangat ikhlas komen 8 minit Selangor sendiri. Lagi-lagi aku malas nak komen rivalry Johor versus Selangor lah. Bagi aku rivalry tu ialah satu benda yang dibuat oleh fans lebih, dan juga mungkin ownership atau management lah. Rivalry sepatutnya datang daripada set of players lebih lagi, dan juga fans lah, untuk build up the game. Kita tahu kalau player ada rivalries, mereka akan bawa ke game dan menjadikan game derby atau El Clasico ke Super Clasico ke Super Classic ke menjadi game yang dinanti-nanti lah. Malangnya dalam era moden ni, player boleh dibeli dari kelab yang ada rivalry sendiri lah. Tapi kalau kita tengok satu genuine rivalry misalnya Liverpool dan Manchester, jarang sekali ada player yang berpindah antara dua kelab ni, Real Madrid dan Barcelona, walaupun ada Figo pindah dulu. Tapi dalam zaman moden sekarang, dalam era moden sekarang, susah nak dapat transfer begitulah. Tapi kalau kita nak cakap Johor versus Selangor ni, aku rasa dah ramai player Selangor yang pindah ke Johor lah. Jadi nak kata rivalry tu, kita kena fikir-fikirkan sebab player tak ada mentality yang sama dalam episode rivalry ni. Mungkin fans dan juga management je lah. So ada tu peminat Selangor, itu panjang sih. Dia kata rivalry Johor dan Selangor bagi aku, dua kelab ni berkait kerana dua persamaan. Satu, pengaruh besar dalam sepak tanah air. Kedua, diketuai oleh seorang keluarga diraja. Dua kelab ni juga ada king dalam kalangan fans Malaysia. Yang satu, Selangor 33 Piala Malaysia. Dulu Piala Malaysia dianggap sebagai piala berprestige dan paling gah. Siapa menang dia paling hebat, dan Selangor paling banyak. Johor revolusi jadi diubah persekitaran bola sepak, terutama ikut arus bola sepak moden. Kelab paling berjaya dan profesional. Number 2, point dia, Selangor diteraju oleh Raja Muda Selangor, dan Johor di bawah Tengku Mahkota Johor. Pencapaian Selangor banyak ditempuh pada Piala Malaysia semata, dan masa tu pula liga kita belum naik ke tahap profesional. Setumpuan bola sepak dulu setakat liga domestik sahaja. Jadi tidak terlalu banyak pencapaian diorang. Juara Liga Super 10 kali berturut-turut, juara AFC Cup, main kejohanan FC sejak 2015 sampai sekarang. Baru cerita bab dalam padang, belum padang lagi. Apa pun bagi aku, seteruan atau rivalry Johor Selangor ni sekadar hype semata, manakala dua kelab ni ada agregasi bola sepak tempatan. Satu masa silam, satu masa sekarang. Maaf kalau ada silap. Sudah buat star, rintihan peminat Selangor ada potensi sebenarnya nak jadi kelab bagus, tapi nampak macam ada sesuatu yang menghalang atau dihalang. Agak mencurigakan dengan SFC ni, bajet besar, hasilnya angan-angan besar. Rancangan hala tuju kelab pun tak jelas, hanya berlega sekadar janji. Tahun depan kita ke Asia, itu je lah ayat dia ulang dari dulu. Bab jersey bukan main, sekarang ni pun tak. Selangor serius ke tak nak buat persiapan untuk Asia tahun depan? Harap Selangor tahun depan betul-betul tunjukkan minat dalam sim bola sepak untuk jadi kelab yang bagus. Laburkan duit untuk kelab supaya jadi lebih baik. Fans akan nampak apa yang kelab buat, dan jangan scam fan lagi. Rintihan ni, memang betul rintihan daripada seorang fan Selangor lah. Aku applaud dia lah sebab dia peminat Selangor, dan dia rasa kecewa lah kenapa Selangor agak ke terbelakang berbanding dengan Johor lah. Okay, first of all, rivalry ni ataupun perseteruan ni bagi aku dicipta oleh fan dan management lah. Aku cakap macam ni. Dalam bola sepak negara kita, scene kita start daripada HMS Melayu Cup 1921, dan Selangor memang wujud sejak itu, dan cuma dia register 1936. Jadi dia memang ialah sebuah kelab yang ada identiti Malaysia lah. So kalau dulu sebelum ada Johor, orang akan ingat Malaysia, akan ingat Selangor ni. Selalu aku dengar lah. Dan aku tak bersetuju sangat, tapi ada mungkin betulnya, sebab pemain Malaysia banyak yang pernah bermain di Selangor. Lebih kurang macam kalau Turki dulu, satu kelab yang menjadi nadi kepada national team ialah Galatasaray lah. Majoriti yang main Turki ialah yang main di Galatasaray lah. Dan diorang juga pernah menang cup UEFA Cup pada tahun 2000, menewaskan Arsenal. So adakah Arsenal tak bagus dikalah dengan Galatasaray? Dalam bola sepak apa pun boleh terjadi lah. So kalau bila dah pergi final atau semi final, kita panggil final 4 dan final 2, itu ialah satu kejayaan lah untuk klub. Cuma dalam bola sepak ni, nombor 2 dianggap tim yang pertama yang lebih loser lah, sebab dia tak berjaya menang. Itu adalah siapa yang ada mentaliti kemenangan dan ada dahaga kemenangan. Tapi dalam satu semangat kesukanan, kita harus puji lah kalau tim pergi ke final dan boleh bersaing. Misalnya tahun lepas Selangor pergi ke final Piala Malaysia dan hampir membuat upset lah, leading 1-0, tapi JDT dapat recover dengan cepat lah. Dan tahun sebelum tu KL antara tim yang buat upset lah, kalahkan Johor untuk piala ke-100 Piala Malaysia. Jadi adakah ini scam ke tak scam? Kita cakap ialah macam mana bola sepak tu dipandang lah. Dan rivalry Johor dengan Selangor ni bagi aku tak tepat lah sebenarnya.
Kalau dilihat macam mana Johor dan Selangor tu diterajui, pertama sekali RMS versus TMJ pun tak tepat. Sebab RMS bukanlah owner keseluruhan Selangor. Dia adalah part owner, walaupun dia ada majority dan ada say dalam manajemen Selangor. Ada saham lain dipegang oleh agensi dalam atau anak syarikat kerajaan negeri, misalnya MBI dan juga PKNS. Diorang ada portion ataupun ada syarikat lain yang ada portion dalam saham kelab Selangor. Jadi no wonder diorang pun menyumbang kepada dana kepada tim. Jadi kena faham ni, dia bukan full ownership ataupun sole ownership pemilikan tunggal oleh RMS. Beza dengan Johor. Johor dia sangat berbeza tau. Dia cuma wujud pada tahun 2012. JDT lah, bukan Johor. Bola sepak Johor ni dia dah lama, tapi JDT cuma wujud pada tahun 2012. Dan JDT sebenarnya ialah TMJDT lah sebenarnya. Kelab bola sepak TMJ. Johor, Johor Darul Takzim lah. So kita kena faham, sentimen Johor dengan Selangor ni mungkin ialah antara dua negeri yang pernah ada glory days lah, dari banyak pencapaian lah. Ini boleh aku cakap lah, dari segi royalty, dari segi ekonomi, economic power, dari segi banyak benda lah, kita kena faham ni lah. Dan kalau dilihat macam mana Selangor ni, boleh ke Selangor nak dibandingkan Johor? Selangor ni sebagai sebuah negeri yang dalam sejarah dia dah banyak berkorban untuk federal state lah. Selangor bagi KL, bagi Cyberjaya, Putrajaya dan sebahagian tanah di Sepang untuk dibangunkan. Dan memang Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman pernah jadi presiden untuk kelab Selangor. Sebab tu aku cakap dia ada DNA of Malaysia football di situ lah. Tapi bila federal take over KL, banyak portion of Selangor di KL tu hilang lah. Ini kita kena faham. Dan sejarah Stadium Shah Alam tu dibuat ialah daripada pampasan duit diterima oleh Sultan Almarhum yang lepas lah, Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah lah. Baginda ialah peminat bola sepak yang tegar lah dalam sejarah Selangor. Baginda memang ada banyak sejarah, memang ada banyak memberikan sokongan kepada tim Selangor lah. Jadi portion of money yang diterima oleh kerajaan negeri Selangor tu, dia buat Stadium Shah Alam ni. Aku baca daripada post syarikat buku Patriot lah, kau boleh cari di FB diorang. Jadi perlu ke kita bandingkan dengan TMJ versus RMS? Bagi aku, tengoklah saham. Kalau RMS memang fully control untuk sikit, jadi tak. Dan macam mana Selangor tu, Selangor ialah sebuah kelab yang dah lama, daripada tahun 1936 atau lebih tepat daripada 1991 sebagai entiti sepak. Sebab Piala HMS, macam aku cakap, Piala HMS Malaya Cup tu mula daripada pertandingan antara kelasi kapal. Dan Selangor antara 6 tim yang pertama bermain dalam kejohanan tu lah, termasuk Singapura, Perak dan Negeri Sembilan. So rivalry sebenar bola sepak Malaysia ialah antara Singapura dan Selangor. Itu ialah rivalry yang betul-betul dalam sejarah bola sepak. Cuma dalam bola sepak moden, sejak Liga jadi profesional, banyak tim yang naik dengan bajet besar lah. So Liga Malaysia ni, dia berpandukan siapa ada bajet paling besar untuk tahun ni, dia akan jadi johan. Kita lihat sejak permulaan Liga Super atau Liga Profesional di era 90-an, tim yang ada duit banyak, dia akan menang. Pada 90-an dan tentu ialah Selangor lah. Era Selangor buka Stadium Shah Alam dulu, kapasiti 80,000. Kita ingat zaman Datuk Ani dulu, antara manager Selangor yang bagus lah. Dia bukannya latar belakang dia raja, tapi dia ada semangat yang tinggi untuk membangunkan kelab lah. Bagi insentif, bonus bila menang pemain selesa, tim akan menang. KL misalnya, Tan Sri Elias, iaitu Datuk Bandar Kuala Lumpur, ialah antara orang yang sangat memberi dedikasi yang tinggi lah pada pasukan KL. So back to back Piala Malaysia dimenangi oleh kelab dari ibu kota lah. Sedangkan Kuala Lumpur sebagai sebuah daerah atau wilayah persekutuan cuma wujud sekitar 1976, masih baru lagi. Jadi kita kena faham macam tu. Tak boleh nak share kata RMS versus TMJ lah. Bagi aku dah cukup masa untuk kita laga-lagakan. Lagi bila ada fan cakap, tanya aku juga apa pendapat tentang Tunku Nanam nanti RMS dan lain-lain lah. Kita kena ingat TMJ dan juga RMS ialah pakar raja lah. Diorang ialah the next sultan untuk respective states lah. Kita faham, raja ni above politik, above people, sebab dia memayungi kita dalam undang-undang lah, terutama hal agama Islam, hak orang Melayu dan lain-lain. Jadi kenapa kita nak laga-lagakan diorang? Kalau dia minat dalam sukan orang kebanyakan atau mencebaduli macam ni, itu hak mereka. Kalau dia orang tak nak, mungkin kita boleh suggest pada dia untuk step down lah. Tapi dalam era pemilikan saham, agak sukar lah untuk ada orang melepaskan kalau tak untung. Sebab bisnes sekarang ialah melibatkan keuntungan sahaja. Macam Glazers di Manchester, adakah fan tak buat rusuhan, cakap suruh design, suruh turun, suruh jual dan lain-lain kan? Fan dah tak larat dah berapa puluh tahun dah dia orang buat march untuk minta turun. Tapi Glazers tak akan turun sebab itu ialah angsa berteluk emas untuk dia. So
kena faham lah. Itulah ownership 101 dalam bola sepak yang merupakan entiti bisnes. Kemudian kita lihat Man City. Adakah owner Man City dia condemn owner pada Manchester, sedangkan dia duduk dalam satu daerah? Sepatutnya dia mungkin akan cakap, patutnya tukarlah owner Glazers, aku bagi orang lain, aku cadang orang lain. Tak, sebab ia satu project bisnes. Owner setiap kelab ni dia akan mencari peluang untuk buat bisnes deal. Itu ialah cara diorang bertindak. It's all about the money lah. Dan kalau kita lihat pemilik Man City pun dia tak pernah turun pun. Tengok City main kadang dalam 10 tahun mungkin berapa kali dia turun. Dari situ kita kena tengok lah. Dan dia hire the right people to do it lah. Cuma kenapa JDT was that good? It's because TMJ dia nak buat JDT jadi 1 million club. Dia sendiri cakap. So kat situ dia dah ada satu clear vision, mana dia nak pergi, apa dia nak achieve dan lain-lain lah. Dan kalau lihat season ni, Selangor pun agak kompetitif. Liga sekarang finish number 2 dan akan pergi ke Champions League 2 lah. Dan Champions League 2 bukanlah satu tournament yang mudah lah, sebab ada tim daripada Korea dan Jepun lah. So kalau ada fans cakap kita nak kena kalahkan JDT, you nak kalahkan JDT, you kena spend the money lah. Kalau JDT spend 50 million, you kena spend 60 million lah. Dan kalau kita lihat JDT season lepas, dia pakai Benjamin Mora sebagai head coach. Tactical tak sehebat season ni. Kau tengok season ni yang tukar head coach baru, macam mana dia orang bermain. Itu adalah perspektif bola sepak. Kalau you tak put JDT and TMJ in that perspektif, you tengok macam technical department dia berfungsi, itu pun dah cukup lah. Dan scam peminat ni mungkin tepat lah. Dulu ada DNA Jerman kan, dia tak jadi lah, satu projek yang merugikan Selangor, sebab Selangor invest duit banyak untuk coach under 15 menjadi head of technical lah, Coach Michael tu kan. Dan bila dia bawa kawan dia ataupun kawan Jerman tak berjaya, dan akhirnya dia sendiri jadi coach dan tak berjaya. Tapi bagi aku okey lah pergi semi final. I mean final 4 still okey. Cuma dalam bola sepak kita ni, kita nak kena menang lah. That's the hardest part lah. Dan sebenarnya macam mana you nak bersaing dalam sebuah league, ialah money league lah. You kena ada duit lah sebenarnya. Dan bila you dapat tajaan, you kena invest kat club tu. Dan berapa banyak duit yang ada, you kena allocate lah. Setiap tahun mesti ada direction yang nak pergi. Ni ada CEO and mungkin ada finance department akan berbincang. Dan setiap club saya ada 5 tahun direction lah, kita panggil blueprint lah. Ini ialah club dan juga company punya corporate way of doing. Tapi Liga Malaysia ni dia tak macam tu. Dia lambat lagi untuk jadi macam tu. Dan bagus ada JDT memacu. Bila dia decide dan dia dictate the standard sama asal. Cuma tak perlu kita banding-bandingkan, sebab one day apa yang JDT achieve, dia pun akan ada zaman dia di bawah lah. Hidup dia macam bola kan, atas dan bawah. Tapi dalam kadar sekarang aku tak nampak lah JDT akan kalah lah. Next year aku rasa dia akan menang quadruple lah. Sebab squad depth dia sangat bagus. Player ni bawa masuk sangat bagus. Coach dia sangat bagus. Facility sangat bagus. Baru ni ada viral di TikTok, facility Johor masuk air. So logically, adakah kita tengok nanti dalam beberapa minggu atau bulan lagi, aku rasa dia akan baiki lah. That's how dia punya mentality lah. Dan adakah kita cakap ini standard diletakkan oleh TMJ ni sangat tinggi? Ya, sangat tinggi. Tapi ini projek dia sendiri. Macam cakap, JDT adalah TMJDT lah, kelab milik penuh TMJ. Dan dia start 2012, bukan start seawal Johor FA dan Johor FC lah. Dia ada dia punya plan dia, macam mana dia buat. Mungkin dia ada advisor dia tanya siapa-siapa kan. Jadi susah untuk aku komen lah. Tapi nampak business decision dia menjadi lah sekarang. Dan JDT membuahkan hasil yang besar lah. Tapi banyak dia spend, bukan murah. Aku rasa 1 bilion ada kan. Stadium aku rasa 500 juta. Ini masa dia nak take over Valencia tu, Marsa ada cakap stadium JDT 200 juta euro. Ada cakap 200 juta ringgit, ada cakap 200 juta USD. Pegawai MRCB cakap dalam 500 juta. So kalau kita ambil 500 juta, dia punya spend untuk squad last season 50 juta. Bajet tahunan dia. Kalau kita ambil 10-11 tahun ni, let's say lah kita rendahkan sikit, mungkin average 30 juta setahun dah 300 juta. Dia punya stadium lain, training ground, kalau semua tu dah 100 juta lebih, dah 900 juta, 1 bilion. That's how the money spend lah. If you want to be like that, you kena spend that money as well lah. Dan untuk Selangor kalahkan JDT, dia bukan patutnya. Dia sebenarnya you have to beat them lah in order to grab the title lah. Ada satu term dalam sukan, dia kata cara untuk kamu achieve satu kejayaan dalam sukan ialah mengalahkan defending champion. If you cannot beat the defending champion, maknanya King of the Hill ialah JDT. Dia memang King of the Hill. Jadi itu ialah dalam sukan lah. Kalau kita lihat di mana-mana sukan pun, kau kena tengok perspektif yang lagi besar lah. Macam contohnya di sukan Amerika, kau ada NBA, NHL dan juga NFL lah. Tim memang menghargai championship yang kau menang. Tak kisahlah 50 tahun lepas ke 60 tahun lepas. Even di England pun, di Liga Premier League, diorang sangat menghargai championship yang dia menang. Sebab
dalam 100 tahun bola sepak Malaysia atau 102 tahun ni, ada beribu-ribu orang yang bekerja keras untuk menaikkan mutu bola sepak kita. Orang kita nampak sekarang JDT, Selangor. Tapi sebelum tu ada berapa ribu orang yang dah meninggal, yang masih hidup, dah tua. Diorang mungkin tak dihargai lah. Tapi bola sepak kita dah berkembang sejak bila ranking mula diperkenalkan. Ranking dunia Malaysia pada tahun 1992 ialah nombor 75, which is very competitive. Dulu kita punya friendly kita lawan England, Maklan Makjan antara orang yang menjadikan gol lawan England. Tapi kenapa kita jatuh ialah kerana Boki skandal menyebabkan pemain-pemain digantung seumur hidup lah. Atau pemain yang aku suka, Azizul Abu Hanifah, kita tak melahirkan player teknikal macam ni. Sebab kita ada loophole lah. Dan sebab tu bola sepak kita tenggelam lah dalam masa yang lama. Dan manajemen dalam badan FAM dan FAFA pun beri masalah yang sama. Jadi adakah ini rivalry lah? Bagi aku suka nak cakap lah, sebab dalam beberapa season ni, final yang boleh kata paling banyak perseteruan antara dua tim ialah KL versus Johor, Federal State lawan Johor. Tapi ia tak dianggap sebagai rivalry lah. Aku tak tahu kenapa lah. Tapi itu nampaknya lebih rivalry lah, sebab JDT ada kalah dengan KL. Dan itu Piala FA Cup tahun ni KL berjaya bawa ke extra time. Era Boyan Hodak pun dah pergi ke Persib Bandung kan. Dan Terengganu pun antara tim yang selalu beri persaingan. Sebab dalam bola sepak ia ialah about business lah. Sebab tu aku cakap pasal financial untuk membuka minda kita. Bola sepak akan improve kalau kita ada good income lah. Dan kalau kita lihat macam mana decision, unpopular decision dibuat oleh TMJ. First kali dia tak buat stadium tu, dia pajak stadium Lakin dulu. Dia tukar stadium Lakin dari stadium yang dah uzur, dia spend dalam 10 million pada mula-mula tu. Dia buat stadium yang nampaknya lebih optimum lah untuk penggunaan tim dalam Liga Malaysia. Stadium tu kalau kau pergi pun tak adalah hebat sangat in terms of facility, tapi dari segi penjenamaan JDT tu jelas, dan diorang iklankan sampai masuk ke media Jepun lah. That's a good thing lah. Dan Selangor patut buat macam tu juga. Kalau Selangor, aku boleh cakap satu je, kalau Selangor serius, sepatutnya orang dalam Selangor FA atau Selangor FC sepatutnya pajak stadium Shah Alam dan suruh kerajaan negeri buat stadium Shah Alam yang baru di tempat lain. Sebab kalau let's say you pajak stadium Shah Alam, you tukar rumput jadi rumput sintetik, you buat event. Misalnya baru ada polemik Coldplay main di stadium Kuala ni. Kalau you bayangkan kalau stadium Shah Alam tu dalam keadaan yang baik, dah tentu stadium Shah Alam boleh menjadi venue kepada konsert macam ni. So that's, macam aku cakap dalam video lepas, anggaran kasar gross sale tiket untuk konsert Coldplay dalam 30 juta untuk konsert satu malam saja. So kalau bayangkan kalau stadium sebesar stadium Shah Alam 80,000 capacity boleh mengadakan siri konsert yang serupa itu dalam ada 4-5 1 tahun in term of duit yang spend untuk expenditure team. Dan satu benda yang jarang dikatakan oleh orang yang mengulas bola sepak Malaysia ni, untuk you kalahkan JDT, you kena ambil orang yang tahu macam mana kalahkan JDT. Know-how people, technical analysis people yang pernah kalahkan JDT. Dia bukan satu benda yang macam patutnya Liga Champions League, satu referee di sana dia tak mudah bagi decision pada mana-mana tim, penalty susah nak dapat. Kalau tengok Champions League, tim Jepun dan tim Korea selalu mengalahkan JDT lah. Sepatutnya kalau Selangor betul-betul serius nak kalahkan JDT dan anggap ni adalah satu perseteruan atau rivalry, you should hire assistant manager atau assistant coach daripada klub-klub ni yang boleh jadi analysis. Dia akan bagi tahu macam mana klub Jepun tu cut in atau beat JDT. Dan kalau you ada orang yang duduk di tampuk ni, orang yang tahu macam nak kalah JDT, dia akan hire the best player yang boleh kalahkan JDT. So if you beat the champion, you ada chance the champion. Kalau you tak pernah kalahkan champion, and you should cakap sepatutnya Selangor ada sejarah ni, sejarah tu. I mean, sejarah is a good thing. We should do museum and showcase that, because people akan lupa dia. Sebab macam aku, kau dan orang-orang yang sebaya kita ni akan pergi. Generasi muda tak tahu dan dia anggap bola sepak Malaysia ni sama level macam mungkin Bangladesh ke, macam Pakistan ke, which is a sad thing lah. Dulu Malaysia is a big name bola sepak Asia. Sayangnya kita tak layak pergi ke kejohanan besar dunia, sebab Asia cuma ada 4 ke dunia. Dan Olimpik misalnya, bila kita dapat pergi, kita pergi di Munich, dan bila di other time kita boycott bila Moscow serang. Dia Rusia mengisytiharkan perang lah. So ini antara benda yang kita kena faham lah. Kita kena perbanyakkan isu technical dan financial lah. Paling penting sekali pemain yang patut ada rivalry spirit ni lah. Bila you lawan JDT, you akan anggap ini satu war lah. Derby kan, super classical ke apa benda kan, El Clasico ke benda. Bila ada macam tu, baru ia jadi rivalry. Kalau setakat manajemen dan fan, ia susah sikit. Sebab fan, you akan menyorak, which is a good thing lah. Dan manajemen, you akan bertengkar di media lah.
Tapi bila jumpa dia salam je, tak ada masalah. Bila pemain tak ada rivalry spirit, tak ada macam war kan. Bila dapat offer daripada JDT, semua akan pergi sebab gaji naik banyak. Kemudian sentimen rivalry tak ada. You dapat facility, you dapat banyak sokongan daripada pemilik Johor tu sendiri. Jadi banyak beri benefit kepada pemain. Jadi kat situ you kena fikir-fikir lah. Dalam 10 tahun, 12 tahun ni Johor menang 10 tahun in a row dalam Liga Super dan beberapa kali dalam piala-piala yang ada di Malaysia lah. Tapi kalau kita lihat balik, sebelum ada JDT, juara Liga Super ialah Young Lions, dan pada tahun tersebut 2012 pemenang Piala Malaysia ialah ATM lah. ATM berbelanja besar dan dia menang lah. ATM dah tak ada, Young Lions pun tak ada. Tahun sebelum tu Kelantan ialah tim yang to beat lah, tim yang besar lah. Dan Kelantan pun dah tak ada dah sekarang. TRW sekarang bukan TRW yang dulu. Dan lepas tu ada tim lain macam Negeri Sembilan, satu tim yang sangat kuat di era 2000-an dulu, 5 final dalam 11 tahun. Juga boleh dikatakan sekarang mid table team lah, dan macam dah tenggelam lah. Dan tinggal Selangor. Selangor adalah tim yang masih memberi saingan untuk persaingan, masih duduk di tangga kedua, dan ada tim baru macam Sabah, macam Terengganu lah. So bagi aku not bad apa yang Selangor achieve lah. So kalau you nak menang, you have to figure out how to make finance yang lebih banyak lah. Dan apa yang dicapai oleh Selangor pada waktu dulu ialah hard work dan kerja keras orang dalam Persatuan Bola Sepak Selangor tu sendiri. Dan apa yang di-achieve oleh JDT sekarang juga ialah hard work dalam management JDT. Jangan lupa to like, comment, and share, dan subscribe to this channel. Dan berikutnya, see you guys in the next one. Peace.